Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita nak belajar tentang tumbuhan. Okay, so ini adalah sejenis pokok. Okay, yang dinamakan sebagai pokok lidah mertua. Nama saintifik dia nanti kita cari. Okay, so kita lihat bahagian pokok ni warna hijau. Okay, tapi kalau kita lihat ada pada bahagian pokok ini yang berwarna kuning. Okay, tak seperti bahagian daun yang lain. Okay, kemudian kita lihat, okay, di sebalik pokok ini pula ada pokok sawi ni, okay, di mana bahagian daunnya berwarna kuning. Okay, so kenapa ini berlaku? So, ini yang akan kita pelajari untuk topik hari ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So pada hari ini cikgu akan meneruskan pengajaran bagi bidang pembelajaran yang kedua, nutrisi dan teknologi makanan. Standard kandungan 2.2, keperluan nutrien oleh tumbuhan. Jadi hari ini kita akan pergi kepada standard pembelajaran yang pertama 2.2.1, iaitu menjelaskan dengan contoh fungsi makronutrien dan mikronutrien kepada tumbuhan. Okey, baik. Apa dia nutrien? Nutrien ni adalah keperluan, keperluan yang diperlukan oleh tumbuhan. Keperluan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Nutrien untuk tumbuhan kita kelaskan kepada dua kumpulan, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Baik. So seperti dalam rajah 2.7, makronutrien dan mikronutrien, iaitu nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan. Apa dia makronutrien? So makro, tengok rujuk kepada perkataan makro. Makro ni besar, dalam kuantiti yang besar. So makronutrien merujuk kepada nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. So apa contohnya? Kita ada nitrogen, magnesium, oksigen, fosforus, kalsium, karbon, kalium, sulfur dan juga hidrogen. Kemudian kita tengok pula kumpulan nutrien yang kedua, iaitu mikronutrien. Mikro ni kecil. Apa dia nutrien dari dalam kumpulan mikronutrien? Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. So apa contoh dia? Kita ada boron, molybdenum, ferrum, mangan, kuprum dan juga zinc. So ini dua kumpulan nutrien, iaitu makronutrien dan mikronutrien. Ingat perkataan makro. Makro ni kita perlukan dia dalam kuantiti yang banyak ataupun kuantiti yang besar. Mikro pula merujuk kepada nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Baik. Kita tengok dulu fungsi bagi unsur-unsur dalam kumpulan makronutrien. So kita lihat yang pertama, nitrogen. Nitrogen berfungsi untuk mensintesis protein, klorofil, enzim dan asid nukleik. Membantu pertumbuhan dahan dan daun. Kemudian meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Kemudian yang kedua, kita lihat makronutrien, iaitu fosforus. Fungsinya adalah untuk mensintesis protein dan asid nukleik, menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan buah. Kemudian yang ketiga, kalium. Fungsinya mensintesis protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan dan juga memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Kemudian kita lihat makronutrien yang keempat, iaitu magnesium. Berfungsi sebagai komponen penting dalam klorofil. Kemudian yang seterusnya, kalsium. Fungsinya untuk mensintesis gentian gelendong semasa pembahagian sel.
Kalsium juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan meristem, hujung pucuk dan akar. Okey. Seterusnya kita lihat makronutrien sulfur. Okey, mensintesis protein dan klorofil, membantu perkembangan buah dan menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. Okey. Seterusnya kita lihat makronutrien iaitu oksigen. Okay, so oksigen ini terlibat dalam respirasi sel tumbuhan untuk menghasilkan tenaga. Dan yang terakhir, karbon dan hidrogen. Okay, fungsinya untuk membina gula atau kanji semasa fotosintesis dan juga membina selulosa. Okay, so tadi cikgu dah ceritakan tentang contoh-contoh makronutrien dan juga fungsinya. Okay, sekarang kita lihat kepada mikronutrien, okay, ataupun mikronutrien dan juga fungsinya. Okay. Sekali lagi, mikronutrien adalah nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit. Okay. So ada 6 mikronutrien yang kita nak bincangkan fungsinya. Yang pertama iaitu boron. So fungsi boron untuk mensintesis klorofil dan dinding sel, kemudian membantu pembentukan buah dan biji benih. Okay, yang kedua mikronutrien iaitu ferrum. Okay, membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda dan juga membantu respirasi sel. Okay, kemudian yang ketiga mikronutriennya cuprum. Okay, terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Okay, kemudian molybdenum mensintesis protein dan membantu pertumbuhan tumbuhan. Okay, yang kelima mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi dan juga berfungsi membantu pembentukan asid amino. Okay, dan mikronutrien yang terakhir yang keenam iaitu zinc, membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil dan juga membantu pembentukan daun. Okey. So sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.